turun jenazah kita ni, berlaku dah himpitan kubur. Benda yang pertama yang akan berlaku pada kita, dipanggil himpitan kubur. Himpitan kubur. Bukan nazak kubur, himpitan kubur. Yang ni jarang disebut. Saya nak sebut juga tuan-tuan. Ramai orang kita tak bersedia dengan himpitan kubur ini. Rasulullah kata, tak ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur ni berlaku bila? Bila jenazah turun. Jenazah turun saja, himpitan kubur berlaku. Azab kubur, lepas pada sesi pertanyaan. Himpitan kubur ni mula turun. Turun tu lepom terus sudah. Kena terus dah. Rasulullah kata tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur Sa'ad bin Mu'az. Waktu mana dia meninggal dunia, dia gugur syahid. Sa'ad bin Mu'az yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az seramai 75,000 para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu menangis para malaikat Allah. Bila ruh dia keluar daripada jasad dia, bergegar arasy Allah. Sa'ad bin Mu'az. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah kata bila jenazah Sa'ad bin Mu'az itu turun saja, bom, kena sekali. Bom, kena sekali itu kata Rasulullah. Halus menjadi selai rambut kata Rasulullah. Sekali je Sa'ad bin Mu'az kena. Bila tanya pada keluarga Sa'ad, kenapa Sa'ad kena dengan himpitan kubur itu? Ditanya. Lalu keluarga Sa'ad jawab, pernah sekali Sa'ad, dia kembali daripada satu peperangan. Dia berjalan, kemudian dia berdiri, kencing sambil berdiri, kemudian mercik pada pakaiannya. Lalu dia buat solat. Yang itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Ditanya lagi, kenapa kena himpitan kubur? Ada 2-3 sebab kena himpitan kubur. Di antaranya kena himpitan kubur, susahnya kita nak sebut Alhamdulillah dalam hidup. Kita ni kan payah nak sebut Alhamdulillah. Kita ni payah nak bersyukur dipanggil. Tak pernah pun kita nak rasa syukur. Pandang pada orang rumah kita, Alhamdulillah aku ada keluarga, kita sebut. Ada kita nak sebut Alhamdulillah. Bangun daripada tidur, nak sebut Alhamdulillah. Banyak kali kita bangun tidur, tak boleh sebut Alhamdulillah. Bangun tidur, sebut terus, handphone mana handphone. Handphone mana handphone. Nak sebut Alhamdulillah pun tak boleh. Ramai mana orang kita keluar bilik air. Keluar bilik air nak sebut Alhamdulillah. Senang. Susah. Keluar bilik air tu tepuk perut je. Lega. Nak sebut Alhamdulillah susahnya dalam hidup kita. Mula letak je. Bila letak saja jenazah kita, kita nampak dah berdiri 2 orang malaikat muka dan nakir. Warna hitam kebiru-biruan. Nampak dah? Warna hitam kebiru-biruan. Macam warna jubah ni. Berdiri je malaikat muka dan nakir. Kepala menjulang ke langit. Rasulullah sebut. Taring sampai rapat ke bumi. Mata tak nampak. Telinga tak dengar. Bawa belantan yang besar. Rasulullah sebut demikian. Belantan tu diheret. Rasulullah kata, kamu tu rasa, tak tahu kamu nak rasa macam mana. Bila diheret saja, diheret belantan tersebut, kamu rasa takut. Sehingga belantan itu kata Rasulullah, kalau sekiranya seluruh makhluk jin dan juga manusia berkumpul untuk mengangkat belantan itu, nescaya tak terangkat walaupun seinci, kata Rasulullah. Diri di hujung kaki kita. Orang dah mula letak saja, kemahkan, kita mula bau tanah-tanah depan muka kita, kita dengar suara yang pertama bawah telinga kita. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Dengar suara kat bawah telinga kita ni. Bila dengar saja, dalam satu kitab dia sebut, tergerak kaki kita. Orang tengah-tengah ke bumi betulkan jenazah kita ni, tergerak. Kaki kita tergerak. Kau sikit tersebut, kita pun sibuk tanya. Siapa kamu? Kita tanya. Siapa kamu? Waktu mana sebut siapa kamu tersebut, dia pun jawab, amalan kamu disebut. Amalan kamu. Oh, amalan disebut. Amalan. Bila mula ditutup saja dia lahat kita, tutup saja bunyi tanah-tanah yang turun. Tam turun. Tanah-tanah mula turun. Orang dah mula tutup liang lahat kita sampai paras lutut je. Dalam hadis Rasulullah kata sampai paras lutut je, bergerak terus. Malaikat muka dan nakir, hujung kaki ni mula bergerak jalan di hadapan muka kita, mula halau solat kita, zakat kita,
haji kita, semua halau-halau, satu je dia tak boleh halau. Satu je. Yang saya sentiasa ulang juga. Apa dia? Quran. Quran yang kita bangun sebelum mana subuh, yang kita baca setiap pagi, yang kita baca ini sendiri. Ayah-ayah, ibu-ibu, baca Quran sebelum subuh. Bangun sebelum mana subuh. Dalam Quran disebut, innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran Karim yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada kamu dalam alam barzakh nanti. Anda baca dalam kitab-kitab, anda belajar dengan guru anda, mereka sebut Quran menjadi satu kekuatan. Bangun sebelum ada subuh. Duduk atas tikar sejadah. Tuan-tuan tengok di Mekah, Madinah, Masjid Aqsa, di masjid-masjid orang-orang saleh, sebelum ada subuh penuh Quran kat depan. Masing-masing akan baca Quran. Saya pergi ke Turki sama juga. Di Turki pun orang-orang alim yang saleh-saleh, sebelum ada subuh akan duduk baca Quran. Duduk baca Quran. Saya pergi negara-negara Arab, kebanyakan mereka sebelum ada subuh, datang awal ke masjid, menunggu saat salat subuh, mereka baca Quran. Dalam diri kita,